Astaghfirullahaladzim, minallahu ghafurur rahim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sanin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahiyatan wa mubarakatan wa tahiyatan min indillah. Penghormatan daripada Allah, kalimat yang mulia, perkataan luar biasa, menyebutnya sunnah sunat, jawabnya pada posisi mendengar, punya wajib. Tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Nahmaduhu huwa wa nasta'inuhu wa nastahdihi huwa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidahu qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, fu as-su'a illallah. Bismillahi masyaallah, makana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang berbahagia Fadilatul Imam Tuan Bilal, pengurusi dan ahli tangkuasa Surau Nurul Ikhlas Seri Kembangan. Seterusnya tuan-tuan haji, perempuan hajjah, datuk datin, riku fil iman wal islam wal aqidah. Tetamu Allah yang semuanya didoakan kebaikan, al-khair, al-yusru, kemudahan, wal afiyah, kesihatan, wal barakah, keberkatan, keberkahan fid dunia il akhirah. Ayabina ayatul jamaah al halaqah, marilah sidang jamaah kita mulai pertemuan kita, halaqah kita pada pagi ini. Kita mulai dengan baca umul kitab ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'it tabi'in wa awliya'i was salihin wa li abaina wa li ummatina wa li ajdadina syai'un lillahil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT. Pada pagi ini kita dapat berhimpun lagi, bersua wajah dalam majlis penuh dengan kerumunan malaikah. Tidaklah berhimpun, kata Nabi SAW, suatu kaum daripada kaum dalam suatu majlis yang dibacakan akan ayat Allah SWT. Majlis kita dimulai dengan suratul Fatihah, Ummul Quran. Wa yatadarasunahu, akan disebut juga akan hadis Nabi SAW. Nabi menyifatkan bahawa majlis itu akan didatangi para malaikat Allah SWT. Siapakah golongan malaikat? Allazina la ya'sunallah. Mereka ialah golongan yang tidak memaksiati Allah, mengikuti segala perintah titah arahan Allah SWT. Amar lalu ditebarkan sayapnya, turun rahmat dan berkah Allah daripada sayapnya, dan nama-nama kita disebut Allah dalam majlis Allah bersama para malaikatnya, nama mak ayah kita, keturunan-keturunan kita. Kalau sebab tuan-tuan, saya mengingatkan diri saya, ayo kita benarkan, betulkan niat kita kerananya Allah. Innamal a'malu binniyat, kerana sesungguhnya amalan itu dimulai dengan niat. Niat duduk beriktikaf, satu. Yang kedua, niat duduk dalam majlis halaqah zikir. Membincangkan mengenai 3 tujuan matlamat kehidupan. Tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, berdasarkan sepotong hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, adalah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, sesungguhnya aku menyintaimu, aku menyayangimu, dan jangan sekali-kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu meninggalkan dengan membaca di hujung solat, dengan membaca doa, Allahumma inna syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah aku, tolonglah aku ke atas mengingatimu dan mempercantikkan lagi ibadahku kepadamu, wahai Allah. Ya tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, inilah secara umumnya tuan-tuan 3 tujuan matlamat ghayah gharat kehidupan kita. Kehidupan kita tuan-tuan tidak berapa lama lagi akan berakhir. Di hadapan kita 2 kemungkinan. Dan tempoh itu disebutkan dalam sepotong hadis Nabi SAW yang lain, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya umur bagi umatku tempoh jaraknya 60-70 tahun. Tuan-tuan, 60-70 tahun di kalangan kita, saya baru 49. Orang lelaki ni biasalah baru 49 kan, baru 50, baru 60. Bolehlah tuan-tuan, kalau kita nak buat kira-kira matematik, 49, 11 tahun lagi, 11 tahun lagi, 11 kali raya, 11 kali baju raya. Nak cari warna sekarang macam-macam kan. Tuan, 11 kali lagi.
Namun kena ingat mungkin lebih awal. An-Nabi SAW 60-70 tahun, Nabi 63. Saudara menyebut Nabi 64. Talata wa sittin. Juga Sayyidina Abu Bakar. Kena ingat dua cucu kesayangan Nabi SAW meninggal usianya 47 tahun. Jadi 67 tahun, 60-70 ni lebih kurang lah tuan-tuan mati diracun 47 tahun, tak sampai lagi 50, tak sampai lagi 60. Sayyidina Husain mati dibunuh, dipenggal kepalanya, ya Allah, di Karbala tuan-tuan. Umurnya berapa? 57 tahun. Maknanya kita bolehlah buat matematik macam tu. Mungkin saya akan meninggal hari ni, mungkin malam ni, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, tak sampai lagi 60. Bukan saya saja tuan-tuan, sama je kita semua. Tujuan hidup kita tuan-tuan, hidup kita ini bermatlamatkan 3, ayuh kita bermuhasabah. Sudah sejauh mana kita telah mencapai, menggapai, melaksanakan 3 tujuan hidup itu. Jadi disebutkan tuan yang pertama tuan-tuan, antara 2 kemungkinan kan oleh Allah. Disebutkan secara ringkas tadi 60-70 tahun ataupun lebih awal. Alah, banyak tuan-tuan, kawan-kawan kita. Saya tuan-tuan, asal mak ayah saya tuan-tuan peneroka bandar, ialah KL kita awal 60-an, situasi politik, ekonomi tuan-tuan Allahumma salli alaihi berpindah ke Kuala Lumpur daripada Melaka, orang Alai. Kuala Lumpur tuan-tuan, kawasan-kawasan sentul tu kan banyak lombong, Kampung Batu Muda tuan-tuan, mungkin ada pernah duduk sana kan. Jadi pergi sekolah tuan-tuan, lalu lombong mandi dulu. Tuan, sekolah rendah mandi dulu. Balik sekolah mandi lombong lagi. Tuan. Tapi tak mujur tak jadi atlet berenang tuan-tuan ramai pula lah kawan-kawan kita yang mati, kawan-kawan saya tuan-tuan, sekolah rendah. Pasal kena sedut dengan pasir lombong. Aku jadi nak cerita tuan-tuan, kita daripada sekolah rendah, ramai kawan-kawan kita dah kawan Allah buat insiden bawa kereta tuan-tuan, baru sampai kat Jordan dah meninggal insiden. Kita juga mereka dah pergi dululah. Kita ni panjang, Allah SWT panjangkan umur kita tuan-tuan. Nak cerita tuan-tuan, kematian tidak kira julat nombor angka umur maupun kesihatan. Dia ni dia level fit dia ni, dia boleh sparring dengan Lim Siang pula. Li Chowe, Li Kim Siang lah pagi-pagi ni. Apa nama? Siapa nama tu? Lim Chowe lah tuan fit dia. Tuan-tuan, permainan yang sukan yang paling dahsyat sebenarnya, kalau tuan-tuan tak tahulah, kalau jangan jaga betul-betul, kalau tak betul-betul ni tuan-tuan, boleh kena serangan jantung, iaitu sukan badminton. Tuan, maknanya dia cowi lagi canggih lagi tuan. Dia tu memang sparring dia. Nak cerita tak kira kau fit ke, kau sihat ke, umur ke, muda ke, dia tidak kira. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal, tempoh kematian bila dah sampai kepada kita, ketentuannya tuan-tuan, ni kat IC kita ada tarikh lahir, nombor pun sekarang canggih dah, nombor IC kita, tarikh lahir kita tuan-tuan, sebelah tu ada, cuma tak nampak. Jadi tuan-tuan sidang jemaah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu cerita pasal kita dikiamatkan. Dan yang kedua kena ingat tuan-tuan, ni bumi dah tua tuan-tuan, dunia ni dah tua, akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sudah pun berada di penghujungnya. Kalau tuan-tuan rujuk kitab-kitab kita tuan-tuan, ulama-ulama kita banyak umur dunia ni, usia dunia ni tuan-tuan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Satu kitab tuan ni. Alamatul Qiyamah, tebal kitab ni. Ni kitab ulama Melayu kita tuan-tuan. Guru kepada Tok Kenali. Menukilkan kepada ulama-ulama tafsir. Antaranya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah yang mengarang hampir 158 buah kitab. Sampai Nabi kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada zaman Nabi kita sampailah berlakunya tarikh. Ulama-ulama berijtihad, berusaha untuk tengok. Tuan-tuan ni, saya pun tak apa ingat tarikh tuan, lebih kurang tuan sebenarnya baki dalam kehidupan kita tuan mengikut perkiraan tu hanyalah dalam 60 tahun lagi, wallahu alam. Saya tak ingat ada punya dalam 100 tahun ataupun 60 tahun lagi je. Maknanya kita ni tuan-tuan sempat dengan zaman fitnah yang dahsyat. Dan yang lebih mendebarkan menyebutkan tuan-tuan, antara yang perlu kita perhatikan ialah pada tahun. Dan sebenarnya bila dia tanya kepada kita tuan-tuan, sebenarnya apakah fitnah yang paling dahsyat yang berlaku kepada umat Islam, tuan-tuan kena ingat jawapannya satu. Ialah banyak, ada sebab jatuhnya khilafah Osmaniyah. Jatuhnya khilafah Osmaniyah, satu kerajaan Islam yang menaungi seluruh negeri-negeri umat Islam seluruh dunia. Melaka dulu tuan memang ada tulisan. Bila Melaka diserang oleh Portugis tuan, memang ada bala tentera yang telah dihantar, diputuskan dihantar ke Melaka untuk tolong orang Islam oleh kerajaan Osmaniyah. Punya hebatnya hubungan itu. Jatuhnya pada tahun 1924, itulah fitnah yang paling besar. Dan selepas itu berlakulah fitnah, lahirnya kerajaan ataupun negeri yang di mana di situlah berimpunnya orang-orang Yahudi, negara Israel. Dan kita tuan-tuan tahun ni berapa minggu lagi ni kita nak masuk 2023. Naik atuk nenek kita menderita. Kita dalam kesukaran dan kepayahan. Dan dijanjikan setiap 100 tahun ada penolong dan pembantu dan penguat agama Allah Subhanahu wa taala, mujaddid li hadza ad-din. Oleh ulama-ulama kita tuan-tuan, akan lahirnya Imam Mahdi, wallahu a'lam. Tuan-tuan boleh bayangkan tuan-tuan, kita tak masuk tajuk lagi ni tuan. Kita nak pergi zaman Imam Mahdi tu, kita akan diuji dengan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab tuan-tuan, banyak timbul apa nama dengan ilmu tuan-tuan. Kita tengok orang Islam kita berpecah dengan banyak-banyak kumpulan. Hanya dengan ilmu je tuan-tuan, kita akan bersama dengan al-haq dan memperjuangkan al-haq. Dan kita akan tahu itu batil, itu salah. Kita tak akan sokong dan tak akan bantu dia. Namun apa yang berlaku hari ini tuan-tuan, belum sampai setahun lagi, kita dah macam-macam diuji dan diduga. Hanya atas sebab masalah politik, hanya disebabkan masalah pandangan mungkin pekah dan seumpamanya, kita sudah tersasar dan tentang persoalan ini. Habis itu tuan-tuan. Nak cerita tuan-tuan, hidup dengan 3 tujuan, bahawa hidup kita sudah tak lama. Rumah kata pergi tuan-tuan, kubur kata mari. Tuan-tuan. Dalam sepotong hadis tuan-tuan, kubur panggil kita setiap hari. Saya tak pasti kawasan tuan-tuan yang ada kawasan kubur tak. Saya nak mari sini daripada kampung Jenderam tu, saya lalu 2 kubur. Saya nak balik rumah Kang, saya lalu lagi 2 kubur. Kubur yang ditutup, buka kawasan baru. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antumus sabiqun. Berkuburan, assalamualaikum salam sejahtera wahai penghuni alam barzah, antumus sabiqun, kau telah mendahului kami, wa nahnu lahikun, insya-Allah kami pula confirm akan menjejak langkah kamu wahai penghuni kubur. Kita doakan keselamatan kepada
penghuni kubur. Allahu Akbar tuan-tuan. Ahli kubur, kubur pulak cacing, aku rumah kegelapan, aku rumah kesempitan, aku rumah himpitan, aku rumah masalati, tempat kena soal, kena tanya oleh munkar dan nakir. Aku rumah ulat dan cacing, tuan. Kalau sebab tu tuan sedang jemaah mati Allah SWT, dimulai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Surah Az-Zariyat ayat 56. Tidak aku jadikan jin, tidak diciptakan manusia. Jin, manusia, kau tidak diciptakan illa liya'budun, kecuali kamu dalam hal ehwal mengabdikan dirimu kepada aku. Maknanya tuan-tuan, kita ni tak diciptakan oleh Allah, termasuk jin yang hidup atas muka bumi ni tuan. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Ada orang tanya, ustaz, tak adil lah ustaz. Pasal dia nampak kita ustaz. Kita tak nampak dia. Disebut dalam kitab tuan-tuan, tak apa. Di akhirat nanti kita nampak dia, dia tak nampak kita pula. Tuan, mukallafaini ditanggungkan kepada kita apa dia? Ubudiyah berterusan. Maka tujuan matlamat kita yang pertama, aku hamba Allah yang mengabdikan diriku kepada Allah Subhanahu Wa Taala berpanjangan berterusan. Siapapun status kita tuan-tuan, kita tanya diri kita, adakah aku hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang mengabdikan diriku kepada Allah? Macam sedang duduk beriktikaf, kita sedang duduk dalam majlis halaqah zikir, beribadah. Tadi tuan-tuan semayang subuh berjamaah, tuan-tuan awal-awal datang zihab wal iyab bil masajid, berulang alik ke masjid, tuan-tuan sedang beribadah. Namun kita akan uji selepas daripada ini tuan-tuan. Kita akan keluar daripada rumah Allah SWT. Tuan-tuan akan bermusafir hari ini, tuan-tuan akan pergi ziarah sana sini tuan-tuan. Adakah kita dalam Allah SWT? Itu cabarannya. Tuan-tuan, jadi kita tuan-tuan, Allah SWT bagi kita 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. Okeylah, bolehlah kita kira untuk matematik tuan-tuan. Kita semayang 15 minit. 15 minit kali dengan 5 kali, dah jadi 1 jam. Bolehlah, jadi 24 jam, 1 jam dah ibadah khusus. Tapi kita kiralah ulang alik nak pergi, tak apalah, ambil lagi 1 jam. Jadi kita dah ibadah khusus kepada Allah SWT 2 jam. 22 jam itu ibadah. Contoh yang boleh kita kira, malam tadi tuan-tuan tidur, tak nak mesti tidur, malam semalam tidur, minggu lepas tidur, malam besok tidur. Adakah tidur kita 6 jam, 7 jam, 5 jam itu ibadah kepada Allah? Ditakdirkan kita mati tuan-tuan, kita tidur. Saya ada kawan-kawan tuan-tuan, tuan-tuan pun sama, ada senarai baru ni lepas pilihan raya baru ni, kawan seorang meninggal tidur, imam kalau kubur baru. Bangun dah tak ada. Tambah lagi satu koleksi. Banyak dah tuan. Mungkin kita ni meninggal waktu tidur. Jadi kita nak masa meninggal waktu tidur tu, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Adakah kita dengan keazaman besok dah bangun subuh? Adakah kita tidur dalam mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun pakai tidur je? 8 jam dah dapat tuan-tuan ibadah kepada Allah SWT. 8 jam bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah lagi. Menziarahi kerana Allah SWT, ibadah lagi. Maka oleh sebab itu sidang jemaah mati Allah SWT, tujuan matlamat hidup kita tuan-tuan ialah beribadah kepada Allah SWT. Maka kita lihat apa kata ulama mengenai tafsir ibadah. Wa kullu ma yuhibbuhullahu wa yarda. Ibadah ialah banyak tuan-tuan, dia punya, saya memilih apa nama huraian ini tuan-tuan. Segala apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita lakukan mengundang keredaan, kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah.
Ustaz tak faham dah Ustaz. Contoh, kita duduk dalam majlis ini tuan ni. Majlis ini agak-agak dengan ilmu yang dah sampai kat kita tuan, Allah dengan Rasul redha tak? Macam ni. Redha lah, tadi kan saya sebut, tidaklah Nabi SAW sebab apa tidaklah berhimpun satu kaum pada tu majlis menyebutkan padanya nama-nama Allah dan membacakan ayat Allah dan bertadarus dengannya kecuali para malaikat. Allah SWT turun. Allah SWT redha. Majlis ni majlis yang penuh dengan keredaan Allah SWT, keberkahan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak tahu ianya ibadah tak ibadah dengan ilmu. Dengan ilmu. Mungkin tuan kesan daripada pilihan raya ni tuan. Tuan. Ni ramai saya berterupa ni. Santai-santai dalam grup tuan. Kita bincang profesional lah, tak payahlah kita kutuk. Ini satu perkara yang hakikat yang amat menyedihkan gitu tuan. Tak perlulah kita nak kutuk, kita nak caci, tak perlu tuan-tuan sebab penyesalan nanti di dalam akhirat. Disebutkan dan ingatkan Nabi SAW kepada kita disebut sebagai al-muflisu min ummati. Orang yang muflis di kalangan umatku. Ditanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Sahabat, kamu tahu siapakah mereka orang-orang yang muflis? Jarang tuan-tuan kalau sahabat ni ditanya dalam banyak-banyak hadis, sahabat akan jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Hadis ni sahabat jawab man la dirhamu lahu wala mata', mereka yang tak ada 2 perak, duit emas memang tak adalah, tak ada reta pun tak ada. Nabi SAW, ni teknik Nabi tak kata salah tu, tu Nabi menjelaskan al-muflisu fina, al-muflisu min ummati. Adapun orang yang muflis di kalangan umatku, mereka yang datang bertemu dengan Allah SWT bi salatin wa siyamin wa zakatin, mereka yang datang bertemu dengan Allah SWT, mati bertemu dengan Allah. Ini dia menggunakan dalam bahasa Arab dia panggil nakirah, bi salatin. Yang kita lah insya-Allah tuan solat 5 waktu jaga, solat fajar, solat duha, solat syuruk. Nanti kita berhenti waktu syuruk, nanti jangan lupa sembahyang sunat duha. Apa lagi? Solat tahajud, solat witir. Solat yang wajib dijaga, solat yang sunat dijaga. Dengan puasa dah tak lama tuan-tuan. Bulan 12 bulan ni dah tutup dah, apa nama, Taylor kan, tempat-tempat sekarang lah. Pasal apa? Nak puasa dah. Puasa yang wajib dia jaga, puasa yang sunat subhan. Ya, ini cerita amalan tuan. Ini cerita maksud muflis. Wa zakatin, dengan zakat yang wajib dia keluarkan dan dia suka buat zakat yang sunat. Hantar dekat Afrika, buat telaga dekat Kemboja, semua jenis tuan. Masjid bukan masjid ni akan membina rumah dalam syurga. Kita asal ada masjid je RM1,000 kita masuk. Asal ada masjid nak buat je kita akan pastikan RM500. Semua alhamdulillah. Namun kata Nabi SAW, mereka ini orang yang muflis. Namun dalam masa yang sama dia beribadah kepada Allah SWT. Solat wajib, solat sunat. Puasa wajib, puasa sunat. Apa lagi? Zakat yang wajib, sedekah, infak, wakaf, pelbagai apa nama pun dia buat. Tuan. Ini sebenarnya hadis ni kata ulama dalam huraian ni cerita pasal orang masjid tuan. Difitnah orang, dikata ke orang yang ulama kan, yang dia tahu tentang orang tu daripada alam maya, tak apa-apa, duduk mati-mati kata orang tu buat rasuah, orang tu buat ni. Kita tak tahu, diam sajalah tuan-tuan. Kita duduk akhir zamannya banyak benda kita tak tahu. Ni handphone, nak pegang handphone, saya tengah live ni tuan. Kan. Rugi tuan.
Jadi kita duduk ontok-ontok tuan. Jadi saya bincang dengan satu kawan ni. Kata Ustaz tahu tak, kalau kita selawat atas Nabi SAW saya jumpa seorang sahabat ni, dia zikirnya banyak, 10,000. Daripada dia pegang handphone, duduk mengata orang, fitnah orang, macam-macam tuan-tuan. Tengok benda tak bagus seumpamanya. Tuan-tuan tahu berapa? Tuan-tuan peruntukkan 17 minit, tutup handphone, tuan-tuan pegang biji tasbih, Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Muhammad. 17 minit tuan-tuan boleh buat 1000 kali. Ustaz, saya tak pernah buat lah tuan. Tuan-tuan kena buat. Tak pasal apa Ustaz? Tuan-tuan, pengalaman kerohanian kita ni, subhanallah, tahniah tuan, surau ni selesa, subhanallah. Terima kasih jawatan kuasa. Duduk 17 minit tuan. 17 minit, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Wallahu akbar. Baru ni saya jumpa satu grup tuan-tuan, grup WhatsApp. Saya tak pasti tuan ada jumpa dan tuan-tuan sertai grup WhatsApp cerita tentang pecinta salawat. Bagus saya. Satu ustaz daripada Ustaz Najib daripada Nilai. WhatsApp grup ni tuan. Tapi grup ni tuan-tuan, pantang larang dia, admin akan remove. Cerita dalam ni ialah cerita tentang salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan grup tu dia bertambah sebab grup nak banyakkan selawat, motivasi selawat. Setiap orang kena hantar plus 500, plus 1000, plus 200 masuk. Dan pukul 11 malam dia nak tutup, satu admin dia akan kira. Pandai pula dia pakai graf. Akan kira, okey, minggu ni kita dah berapa, hari ni berapa, minggu ni berapa, bagus. Ini kumpulan ni kita kena masuk. Grup macam ni kita kena sertai. Kita masuk tengok, kawan ni dah hantar dah plus 500. Alamak, anak tak zikir lagi. 100. Baru tuan-tuan kita tengok. Lepas tu ada admin tu orang dia, sebulan dia hantar report, gambar rajah ini bilangan, kita kena tambah lagi selawat. Tu cara dia tuan. Tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, kita patah balik kita punya perbincangan. Apa dia? Aku hamba Allah. Yang kita kerjakan itu, yang kita kebuatkan itu tuan-tuan, Allah SWT redha, Allah SWT suka. Maka dengan caranya dengan mengaji. Jadi kita alhamdulillah ulama-ulama dah susun. Kadang dalam bab ibadah-ibadah ni tuan, ulama-ulama dah susun kepada 5 hukum. Namanya yang wajib, ada ibadah yang wajib, ibadah yang sunat, ibadah yang harus, mubah. Ada yang disebut namanya makruh dan namanya yang haram. Setiap kali perbuatan yang kita buat, daripada tidur, hatta tidur tu sendiri, hatta datang kuliah, tadi kejap lagi kita akan makan tuan, kita apa 5 hukum. Kita nak tahu apakah hukum tuan-tuan, maka kita kena mengaji. Kita kena belajar. Macam contoh saya nak tanya tuan-tuan kan. Tuan-tuan tak payah jawab lah. Tuan-tuan jawab. Tuan-tuan ni, kita tengah duduk sekarang ni. Ni wajib ke sunat? Ni sekarang ni. Wajib ke sunat? Perbincangan yang boleh diperbincangkan lagi tuan kata hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tapi kita kena clear tuan-tuan Kalau sebab iklan hari ini tajuknya kuliah subuh, tajuknya apa? 3 matlamat hidup. Kalau jawapan tidak apa tepat tuan-tuan Kalau tulisan tu pengajian tauhid, pengajian fiqh, pengajian tasawuf, namanya ilmu fardu ain, hukumnya wajib. Tuan-tuan tak datang, berdosa tuan-tuan. Yang main, dia bukan masalah wajib. Jadi kalau tanya saya lah tuan, ontok-ontok saya kata sunat. Kalau majlis ilmu, keluar iklan majlis pengajian tauhid, kitab Allahumma salli alaihi Durus Sami Syekh Wan Dok Fatani, oleh bagian-bagian ustaz, itu hukumnya awaludin ma'rifatullah. Kalau ustaz saya dah kenal Allah, pasal saya orang Johor ustaz, saya orang Keluang. Tuan-tuan bukan tak tahu orang Johor lengkap agama ni tuan.
Saya orang Kelantan, Yayasan Islam Kelantan ikut Al-Azhar punya sukatan. Subhanallah. Sistem tu bagus, yang tak bagus tu aku. Sistem tu bagus. Mak ayah pergi sekolah, kita pergi main. Mak ayah pergi sekolah, kita pergi buat main-main. Sistem tu tuan-tuan. Maka tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, maka disebutkan tadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkara yang besar, mengabdikan diri kepada Allah SWT. Baiklah tuan-tuan, yang dimaksudkan tuan-tuan, tujuan dan matlamat hidup ialah berdasarkan sepotong hadis kursi yang panjang. Bal khalaqakum lita'buduni tawilan. Sekalian anak Adam, sebenarnya aku jadikan kamu, ciptakan kamu supaya kamu mengabdikan dirimu kepada aku Allah tawilan, ai bermakna ulama sebut tuan-tuan dah ibadah. Letih lah ustaz ibadah, nanti lepas ni saya tak nak ibadah, tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan. Jadi lepas ni tuan-tuan nak makan kena ibadah, baca bismillah. Baca bismillah. Jadi makan kita tu ibadah, kan? Kan lepas ni nak beli, itu ibadah. Membeli, dan tuan-tuan akan pilih sayur baik, sayur buruk, sayur sederhana ni. Mahal sikit lah ikan yang baik ni. Tak apa, kita beli yang baik-baik untuk bawa dalam rumah. Walaupun mahal, insya-Allah. Ikan murah, murah lah, ikan tak elok murah, ikan yang mahal, maka kita ambil yang murah-murah, sayur yang buruk-buruk kita bawa balik dalam rumah. Itu bukan tuan-tuan. Sama dalam kehidupan kita tuan, nak cari pemimpin yang memimpin urusan dunia, menjambat akhirat, cari pemimpin yang baik-baik, cari pemimpin yang tak ambil rasuah, contoh kan, pemimpin yang betul-betul lah. Tukar kita tuan, kita pun nak cari menantu, bukan cari hantu, cari yang baik-baik untuk anak kita. Nak cari pemimpin yang uruskan urusan dunia, menjambat akhirat. Kalau sayur dekat, ikan dekat, ayam dekat pasar pun kita cari yang baik-baik, apatah lagi dengan perkara-perkara lain. Boleh tuan-tuan contoh tuan-tuan Baik, yang kedua apa dia? Yang kedua tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT, tujuan dan matlamat hidup kita walitashkuruni katsiran, supaya kamu mensyukuri kepada aku berbanyak-banyak. Okey, selesai yang pertama. Aku hamba Allah yang mengabdikan diriku kepada Allah SWT, adalah hamba Allah SWT yang mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala berbanyak-banyak. Jadi tuan-tuan sedang jemaah Allah SWT, cerita pasal mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala ini ada banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya kamu bersyukur, Allah berjanji aku akan tambahkan lagi. Jadi syukur ni tuan-tuan, apa yang kita nak bincangkan, benda yang sedia ada kepada kita. Contoh tuan-tuan kita ada mata. Mata kita banyak tengok apa? Dia 3 mata tuan-tuan, confirm ibadah. Yang pertama, tengok wajah ibu dan ayah. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, dekat handphone kita ada tak kita letak dekat wall tu gambar pergi luar negara dulu 1991. Alah, kan kita nak pergi jumpa orang-orang masjid, orang surau ni, kita budak masa tu. Kan? Dia panggil, "Dek," dia tengok kita macam budak sekolah agama kan. Dia buka beg dompet tuan. Zaman tu tak ada lagi handphone tu Kalau ada handphone pun besar. Kalau kata balik anjing pun mati anjing tu kan. Mati 3 kali anjing tu kan. Dalam handphone, dalam beg tu tunjuk gambar mak dan ayah dia. Ni, ada gambar. Zaman-zaman dulu, masa zaman kita nak bercinta dulu kan, ada gambar makwa dalam tu kan. Seorang makwa Jawa, seorang makwa Minang, macam-macam tuan Mak ayah kita kena ada. Tengok dapat pahala. Tuan-tuan, yang lihat Ka'batullahil Musyarrafah. Tuan-tuan, letak dekat wall kita gambar Kaabah. Semalam ada, tuan-tuan kalau ada, semalam saya pergi program perkampungan ummah di Masjid Hasanah. Tuan-tuan pergilah, hari ni hari terakhir di Masjid Hasanah Bangi, subhanallah. Semalam ada, ramai juga ada tuan. Semalam ada Maulid Ar-Rasul dan ada light and sound oleh
cerita balik macam mana daripada zaman Rasulullah sampai Malaysia merdeka. Dan kenapa 10 tahun awal merdeka, Indonesia awal daripada kita, abang long kita ni abang ngah Malaysia. Menarik. Kenapa dia cerita? Cara dia light and sound. Cerita macam mana tengah cerita macam wayang gambar lah tuan-tuan, tapi ada dia punya cerita-ceritanya. Daripada sekecil-kecil budak sampailah sesuatu orang boleh tengok manfaat. Lepas Maisha, subhanallah, luar biasa tuan-tuan. Mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita pernah syukur ni tuan. Jadi tuan balik tuan, banyak mata kita tengok apa tuan-tuan. Dan yang ketiga, melihat mushaf. Sibuk macam mana pun tuan-tuan, buka Quran. Memanglah kita semua sibuk lah, macam-macam sibuk lah tuan. Buka Quran, tengok. Tutup. Ya Allah, aku sibuk hari ni ya Allah. Tak ada pun tuan-tuan Malu kita tuan-tuan, bacalah Al-Quran. Saya banyak kawan-kawan kita baca suratul Ikhlas 100 kali Ustaz. Naik motor tu, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Wah, okeylah tuan. Ditingkatkan kadang 300 kali. Tuan-tuan, suratul Ikhlas. Bacalah apa-apa tuan-tuan. Penting kita membaca Quran. Baik tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT, la azidannakum. Allah berjanji dan Allah SWT tidak memungkiri janji. Apa dia? Aku akan tambahkan lagi. Wah, luar biasa tuan-tuan. Tuan-tuan yang belajar bahasa Allah, bang. Yang sebut ni Allah. Allah ni bukan macam kita berjanji bersumpah bagai, lepas tu kau telan balik janji kau telan ni. Manusia lah tuan manusia akhir zaman ni lah. Kan? Allah berjanji, Allah tak mungkin janji. Innahu la kiri janjinya. Allah kata apa? Kau bersyukur kepada Allah. Mata ni kata Syekh Abdul Qadir Al-Muttalib Al-Mandili dalam kitab Penawar Bagi Hati, dalam bab yang memulai perbincangan kitab tasawuf, melihat mushaf, membaca Al-Quran, melihat Ka'batullah Musyarrafah. Ada dalam kitab sebut tuan, kalau tengok laut dapat pahala tuan laut, tengok laut dapat pahala. Melihat wajah ibu dan ayah tuan-tuan kita, dan mata kita tidak melihat perkara yang dilarang oleh Allah. Melihat aurat kita tak buat tuan, Allah SWT akan tambahkan nikmat. Allahu Akbar. Kan ibadah, kesedapan dan kelazatan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tuan sebab tu tuan kita tambahkan syukur. La azidanakum. Allah SWT akan tambahkanlah lagi dan lagi. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, pernah ditanya pada Sayyidina Umar, bila mana duduk di hadapan sedikit sahabat pun pelik, apalah Sayyidina Umar berdoa di hadapan Kaabah dalam lokasi mustajab, doa sebegitu. Sayyidina Umar menyebutkan, apakah kalian tak pernah menjumpai ayat Allah, faqalilum min ibadiyas syakur, amat sedikit di kalangan hamba-Ku pada Allah Subhanahu wa taala. Aku ni nak jadi golongan yang sedikit, golongan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tuan, yang banyak bersyukur ni sedikit. Macam ni kan, lepas habis kuliah ni tuan sebut alhamdulillah. Baca doa. Tapi lepas makan, anak kita yang pertama Al-Hafiz, yang kedua Al-Hafiz, yang perempuan Hafizah. Lepas habis makan, masing-masing masa tangan dah gambar masa makanan penuh meja kan. Ambil gambar pula, makanan dah habis. Angkat tangan baca doa. Alhamdulillahillazi at'amana. Lepas makan, alhamdulillah. Tuan-tuan, saya muhasabah. Tuan-tuan tidur malam tadi, bangun tadi, baca tak doa bangun tidur? Alah, simple Ustaz. Tak simple. Tuan-tuan tidak menzahirkan syukur-syukuran kepada Allah. Macam mana Allah nak bagi lagi nikmat? Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa tuan, ialah kita kadang bila bangun cepat pergi bilik air. Tak boleh. Lepas bangun tu duduk diam 1 minit, 2 minit, bucu katil duduk termenung sikit. Allah panjangkan umur. Tunggu, bagi turun darah kepala ni turun. Jangan terus bangun, jangan, bahaya. Saya buat macam tu selalu. Jangan, tak boleh tuan. Banyak berlaku orang jatuh kat bilik air pasal cepat pergi. Darah tak turun lagi. Bacalah doa. Lepas makan, lepas bangun tidur, lepas kuliah, apa lagi tuan.
Lepas apa-apa nikmat tuan-tuan, ucapkan alhamdulillah. Bahkan disebut sebuah hadis bahawa ada satu golongan umat Nabi SAW akan masuk syurga. Dia pada mana pintu pun, golongan apa? Alhammadun, mereka yang sentiasa bersyukur kulli ahwal, dalam semua perkara. Ini lebih tinggi tuan. Tuan-tuan dapat nikmat, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan diuji dengan musibah, alhamdulillah. Tak salahkan takdir, tak salahkan orang, tak salahkan Allah. Tuan-tuan sebut alhamdulillah. Ini golongan yang hebat. Dan golongan ketiga yang terakhir tuan-tuan, ringkas tuan-tuan, apa dia? Yang pertama kita dah sebut, aku hamba Allah. Perbanyakkan syukur kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dia yang ketiga apa dia? Yang ketiga yang terakhir tujuan hidup kita apa dia? Iaitu Allahumma salli alaihi menzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu petang. Tuan-tuan tak ada pilihan. Saya ada ceramah dekat sekolah Ampang, sekolah menengah. Biasalah kalau sama ke sekolah ni, biasalah Pak Habib tu kan kita makan guru-guru, tapi sekolah ni bagus. Dia panggil ketua pelajar dia makan sekali. Tengah-tengah nak makan, nak habis tu, dia tu, ustaz minta maaf, cikgu minta maaf, saya nak tanya soalan kat ustaz ni. Budak-budak ni. Tadi ustaz duk ceramah, duk cakap kata kita kena mengingati Allah. Ustaz nak tanya ustaz, kalau saya tak ingat Allah, boleh ke ustaz? Soalan ni. Boleh tak saya tak ingat Allah? Dia cara soalan. Jadi dia jawab macam mana tuan-tuan? Ada ayat Allah SWT. Maksudnya hidup ni, kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala di waktu pagi dan petang. Maknanya 24 jam kita ingat Allah. Tiba-tiba kita kata kita tak nak ingat Allah. Tak ada pilihan. Kita pilih yang kedua, pilihan tak nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah." Allah, maka sesungguhnya di dunia kehidupannya kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dongka. Akhirat dia akan hidup dalam hal keadaan buta tuan-tuan. Wa nahsyuru yaumil qiyamati a'ma. Jadi tuan-tuan sidang jemaah Tuhan Subhanahu taala, memang kita hidup kena ingat Allah. Awal pagi namanya 2 rakaat subuh, tengah hari panas namanya zuhur, petang asar, awal malam namanya maghrib, 3 rakaat tutup malam sebelum tidur namanya puasa lagi, ada hari-hari bayat lagi, ada rezeki menunaikan umrah, ada rezeki wajib sekali apa dia? Menunaikan haji. Kita hidup mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan punca dan rosaknya umat akhir zaman yang kita tengok hari ni macam-macam, pasal apa berlaku? Itulah, inilah, risuah lah, apalah tuan. Pasal apa? Pasal kau tak ingat Allah. Pasal kau ingat duit ni, duit kau. Itu punca dia tuan. Jadi semualah tuan-tuan, semua. Bila mana kita lupa 3 tujuan kehidupan ini, maka berlaku insya-Allah. Sekadar itu tuan-tuan, pemaaf yang benar yang sahih daripada Allah SWT, yang kurang daripada diri saya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk dapat beramal dengan apa yang telah disampaikan akan 3 tujuan kehidupan ini. Maka kita lebih muhasabah tuan. Pertama hari ni dah okey tak 3 benda ni? Dah okey ke tak? Kalau belum okey, kita teruskan. Kita yang pastinya tuan, nak okey tak okey, tuan-tuan bersama dengan jemaah tuan. Allah penuhkan soal, bantu jatang kuasa, bantu tuan haji kita, makmurkan program-program tuan-tuan. Amawal masjid, ke atas kamu dengan jemaah Islam. Di Kokres tuan-tuan, jemaah ni lah. Kita tengok tak berapa nak nampak datang ke surau kita semain Jumaat seminggu sekali. Kita dakwah mereka. Wal masjid, markas kita, kubu kita ni di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kuli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menja'alna minal mustami'in al-qaul fayattabi'una ahsana. Ya Allah, golongkan kami, masukkan kami, kategorikan kami di kalangan orang-orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Ya Allah, kurniakan kami kekuatan mengamalkannya dalam kehidupan individu, berkeluarga dan masyarakat. Ya Allah.
معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطوده يا الله اللهم لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اقضي حاجاتنا يا الله nyatakan hajat اقضي حاجاتنا يا الله اقضي حاجاتنا يا الله إنك على كل شيء قدير يا مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبفضلك وبجودك Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin qablallahu minkum subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.